Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita pagi Sabah edisi Jumaat 17 Mac bersama saya Mazrona Kalinggalan. Dua tapak baharu masing-masing di Putatan iaitu berhampiran Ketiau, Potuki dan Pasir Putih dikenal pasti untuk pembinaan projek perumahan rakyat atau rumah mampu milik bagi golongan B40 dan mereka yang berpendapatan rendah. Tapak baharu projek itu dianggarkan mampu menampung sekitar 500 hingga 800 penduduk. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya Datuk Shah Helmi Yahya berkata salah satu tapak baharu ini pada dasarnya telah dipersetujui dan kini dalam proses memohon peruntukan bagi pembinaan. Jelas beliau, Jabatan Perumahan Negara akan turun padang membuat pemeriksaan dan siasatan tapak untuk memastikannya selamat dan sesuai sebelum projek diteruskan. Jadi kita juga perlu menempatkan golongan berpendapatan rendah ini di dalam bandar. Harga sewa rumah atau harga memiliki rumah yang tinggi, harga kos pengangkutan, malah kos sara hidup yang tinggi. Ini semua adalah resepi kepada kemiskinan bandar sekiranya kita tidak merancang daripada awal. Tambahnya, isu miskin bandar akan meruncing dalam masa 10 hingga 15 tahun jika tidak ditangani dengan perancangan teliti, terutama daripada pentadbiran Majlis Daerah Putatan. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Angkat Sumpah dan penyerahan watikah pelantikan ahli-ahli Majlis Daerah Putatan bagi sesi 2023-2025 di Kota Kinabalu. Terdahulu dalam ucapan perasmian, Datuk Shah Helmi meminta agar ahli Majlis Daerah Putatan memandang serius nasihat serta saranan berkait rapat pembangunan komprehensif mencakupi ekonomi, sosial dan digitalisasi. Seramai 18 individu menerima watikah lantikan dalam majlis ini. Kerajaan negeri komited membangunkan modal insan belia negeri ini melalui Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata, usaha itu dilaksana melalui pelbagai program yang dirancang terutama dalam bidang pendidikan, sukan, rekreasi dan keusahawanan. Jelasnya, pelaksanaan pelbagai program tersebut membuktikan keprihatinan kerajaan negeri. Antara yang telah dan sedang dilaksanakan ialah skim Jaya Usahawan Belia Sabah, bantuan tunai pendaftaran IPT Budi, bantuan ihsan komputer baik dan bantuan khas tunai peperiksaan Bakti. Beliau berucap merasmikan penutupan program Outreach Belia SMJ 2.0, anjuran Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat Ikrar Jabatan. Seramai 100 belia sekitar Tamparuli hadir program ini. Perancangan pelan pembangunan pihak berkuasa tempatan PBT setiap daerah di negeri ini perlu dirancang sebaik mungkin dengan mengambil kira faktor penjagaan alam semula jadi. Menurut Setiausaha Politik Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Johnny Bonje Kurum, ia bagi mengelak kejadian bencana alam seperti tanah runtuh atau banjir yang menyebabkan kerugian banyak pihak. Jelasnya, pelan yang efisien perlu diambil kira supaya tidak memudaratkan penduduk kampung. Beliau menyatakannya kepada media selepas merasmikan Majlis Angkat Sumpah dan penyampaian watikah pelantikan 18 ahli Majlis Daerah Nabawan sesi 2023-2025 di Keningau. Tambahnya, semua ahli PBT di negeri ini perlu terus memberikan perkhidmatan terbaik, terutama melibatkan aspek kemudahan dan kebersihan persekitaran demi keselesaan orang awam. Masalah perhubungan jalan raya di Kampung Baru Saup Tongod akan dibincangkan dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuamut Datuk Masyong Banah untuk penyelesaian. Perkara itu disuarakan Adun Nabawan Datuk Ghani Muhammad Yassin susulan permintaan penduduk untuk membina jalan raya sejauh 4 km dan sebuah jambatan konkrit baharu. Saya akan berbincang dengan Wakil Rakyat Datuk Masyong Banah untuk kita sama-sama mencari jalan macam mana untuk terus dapat membantu mereka inilah. Penduduk kampung berkenaan yang ditemui memaklumkan ketiadaan kemudahan tersebut menyukarkan aktiviti harian. Kerana di Kampung Saup ini banyak perusahaan sudah menjual gata, menjual kelapa sawit. Tapi dengan cara jembatan dan jalan raya yang menyusahkan masyarakat di Kampung Baru Saup.
Kalau sekiranya kami ada kesusahan macam sakit begitu, susah juga kami keluar macam cuaca hujan lah. Saya berharap ini kali kerajaan dapat membantu kami lah. Kritikal untuk kampung kami ini jalan raya. Sebab jalan raya dari Jalan Yayasan Sabah ke tempat kami ini sejauh 5 km telah terbiar begitu lama, sejak 2017 lagi, sehingga hari ini. Produk dan jenama anda kurang dikenali? Mahu tingkatkan lagi hasil jualan? Terokai peluang pakej pengiklanan produk dan perkhidmatan anda di Radio RTM Sabah dengan kadar harga iklan serendah RM60. Anda boleh memilih Sabah FM, Sabah BFM, Sandakan FM, Tawau FM, dan Keningau FM. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di talian atau boleh email kami di dan kunjungi Facebook resmi kami RTM Sabah. Perniagaan anda keutamaan kami. Penganjuran siri seminar eksekutif Intan penting dalam memberikan informasi dan kefahaman kepada pegawai kerajaan mengenai pertumbuhan ekonomi negara dan mengenal pasti pelabur yang berpotensi dalam membantu pertumbuhan negeri. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, Tan Sri Datuk Seri Dr. Sulaiman Mahbub berkata, hal itu penting kerana Sabah merupakan antara 5 negeri yang digemari pelabur selain Johor, Selangor, Pulau Pinang dan Sarawak. Jadi mungkin kerajaan Sabah, pegawai kerajaan Sabah mungkin patut berjumpa dengan pegawai mengada, bertanya, apakah investment yang diluluskan, mengapa dia kata nak datang sini, apakah faktor-faktor yang bawa mereka kemari dan sebagainya sebagai tindakan selanjutnya. Dan menasihat kerajaan negeri. Jadi dia ada role to play menasihat kerajaan negeri. These are kita punya strength yang patut kita ketengahkan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi speaker jemputan dalam seminar berkenaan di Intan Sabah, Kota Kinabalu. Seminar dengan tajuk Embracing Economic and Political Uncertainty, Real Opportunity for Fundamental Change ini disertai 200 peserta terdiri penjawat awam persekutuan, negeri, badan berkanun serta penjawat awam kerajaan negeri. Seramai 240 murid Sekolah Kebangsaan SK Kalabakan dan peserta e-Kasih menerima sumbangan peralatan sekolah serta wang tunai dalam program Kasih Ramadan dan Kasih Prihatin Kembali ke Sekolah Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM. Timbalan Pengarah Pejabat Pembangunan Sabah Muhammad Hamdani Sahari berkata, program kali ini menjelajah ke kawasan luar bandar dalam misi memberi bantuan kepada keluarga yang kurang berkemampuan. Katanya pemberian bantuan bagi meringankan beban ibu bapa dalam membuat persiapan membeli kelengkapan sekolah anak mereka sekaligus sebagai persediaan menyambut bulan Ramadan. Untuk program hari ini, peserta, penerima-penerima sumbangan daripada pihak ICU adalah peserta yang berdaftar dengan IKASI, iaitu seramai 120 ketua isi rumah dan seramai 120 murid-murid yang berdaftar dengan IKASI. Beliau memberitahu pemberita selepas menyampaikan bantuan berkenaan di Dewan Terbuka SK Kalabakan Tawau. Saya bagi pihak wakil ibu bapa, warga Pekan Kalabakan mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak atas bantuan ini dan kami berharap semoga program-program seperti ini diteruskan. Apalagi macam saya ni kan, suami saya pesakit stroke. Jadi memang saya betul-betul amat memerlukanlah bantuan untuk anak-anak di sini. Saya rasa amat gembiralah mendapat sumbangan daripada pihak ICU tersebut. Terima kasih kepada pihak ICU kerana memberikan sumbangan kepada kami pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan. Bergembiralah sebab dapat mengurangkan beban ibu bapa sikit. Ya, bolehlah bagi bantuan untuk murid-murid lain yang tidak berkemampuan.
Sabah FC dilihat mampu memperoleh kemenangan menentang Penang FC dalam perlawanan Liga Super malam esok. Ketua jurulatihnya, Dato' Ong Kim Swee, yakin prestasi yang baik mampu diteruskan untuk mencatat kemenangan dengan keupayaan penolong jurulatih Rastislav Bozic. Dah pasti kita akan mempunyai beberapa perkara yang ingin kita sampaikan melalui penolong jurulatih dan kita ada cara komunikasi yang efektif untuk memastikan semua pemain pegawai mengikut arahan apa yang kebiasaan kita lakukan. Beliau ditemui RTM semasa meninjau latihan Sabah FC di Kota Kinabalu. Sebelum ini, Dato' Ong digantung daripada mengendalikan Sabah FC selepas dilayangkan kad merah semasa perlawanan antara Sabah FC dan Sri Pahang FC di Stadium Darul Makmur Sabtu lalu. Mengulas lanjut mengenai perlawanan tersebut, Dato' Ong berpuas hati dengan keputusan seri 1-1 dan membawa balik sekurang-kurangnya 1 mata. Keputusan itu menjadikan Sabah FC kekal di tempat kedua Liga Super berkongsi 10 mata dengan Selangor namun memiliki kelebihan jaringan. Mengenai keputusan FAM memanggil 5 pemain Sabah untuk menjalani latihan bersama pasukan kebangsaan, Dato' Ong berkata ia merupakan satu penghargaan dan penghormatan kepada pemain dan Sabah FC. 5 pemain itu ialah Damian Lim, Daniel Ting, Dominic Tan, Stuart Wilkins dan Darren Lobb. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.